Assalamualaikum. Berjumpa lagi sekali bersama Cikgu Ana dengan pelajaran sains awal prasekolah. Ingat tak adik-adik, minggu lepas kita dah belajar tentang bagaimana kehidupan seekor arnab. Okey, hari ini Cikgu akan sambung dengan kisah siri kedua, bagaimana kanak-kanak prasekolah Cikgu bermain dengan arnab dan juga melakukan pembelajaran dalam bilik darjah dan juga luar bilik darjah. Seronok kan kalau kita dapat bermain-main dengan arnab sebenar. Tak payah pergi zoo pun boleh jumpa arnab, boleh bermain-main dengan arnab. Okey, jom kita tengok sama-sama ya. Okey, sekiranya cikgu bawa ke sekolah untuk pemerhatian, inilah yang akan dilakukan oleh murid-murid prasekolah cikgu. Pagi-pagi mereka dah tahu cikgu datang membawa anak arnab, mereka akan tak sabar untuk bermain, melihat, merasai kulit dia, melihat perkembangan dia, mata yang belum buka, bulu yang belum tumbuh. Semua pengalaman ini telah dilalui oleh kanak-kanak prasekolah cikgu kerana mereka melalui dunia sebenar kehidupan seekor arnab di dalam kelas. Cute kan bila rabbit tidur? Cikgu kebetulan semasa ini saya cuma mempunyai 2 ekor rabbit dan saya nampak mereka dapat susu yang sangat cukup lah dan mereka dapat membesar dengan baik kerana tidak ada masalah untuk berebut dengan adik atau kakak yang lain Dan pemerhatian ini berlaku dari rumah saya sehingga saya bawa ke sekolah dan murid-murid dapat melihat perkembangan arnab ini setiap hari dan mereka dapat mengetahui bagaimana perkembangan itu berlaku sehinggalah daripada mata yang tak nampak kepada mata yang boleh melihat dunia. Okey. Dan apabila arnab makin membesar, sebulan lebih, saya dah mula memperkenal dia sayuran hijau. Biasalah arnab kan makan sayur. Sayuran hijau kita boleh kutip saja di luar kawasan prasekolah, rumput-rumput dan sebagainya. Semua itu boleh menjadi makanan arnab. So tidak ada masalah untuk membela arnab di luar rumah ya. Okey, biasanya dalam aktiviti PDP bersama arnab dan murid-murid saya, kami akan membuat pemerhatian bagaimana arnab makan dan mengunyah, bagaimana arnab bermain dengan persekitaran dan bagaimana dia bergerak. Semua ini akan menjadi persoalan dan objektif kajian kami dengan murid-murid dan mereka akan melihat dan berkongsi pandangan mereka dalam kelas selepas membuat aktiviti bersama arnab ya. Okey, banyak persoalan yang akan kanak-kanak tanya. Biasalah kanak prasekolah kan suka bertanya. Seperti, kenapa arnab ini diam? Bagaimana arnab berbunyi? Ini satu soalan yang susah cikgu nak jawab. Selalu kalau kita kata kucing, bunyinya miau. Kalau arnab, bagaimana bunyinya? Arnab sebenarnya tidak ada bunyi yang khusus, tetapi apabila dia diganggu, dia sakit, dia ingin minta pertolongan, dia akan menjerit. Menjerit macam orang. Okey? Menjerit. Cikgu nak bunyi malu pula. Nanti cikgu akan cuba cari video yang lebih real. Tapi biasanya baby jarang bunyi. Yang besar, yang dewasa, arnab selalu dia bunyi bila semasa dia mengawan sebenarnya. Dia mungkin sedang dikejar oleh arnab jantan dan dia tak suka dan dia akan menjerit menunjukkan dia protes. Itu sahaja arnab akan bunyi. Oleh itu semasa bayi dia memang tak ada bunyi. Dia sangat baik. Dia tak bising dan dia tidak mengganggu persekitaran dengan bunyi-bunyi yang mengganggu orang lain. Best kan kalau boleh bela arnab? Cikgu, arnab ini menggigit saya tetapi giginya tidak tajam. Okey, apabila persoalan begini berlaku, cikgu akan menerangkan bahawa arnab hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, gigi dia tidak tajam. Kalau kucing, dia makan ikan, makan haiwan yang kecil. So, dia ada gigi taring dan dia lebih tajam. Oleh itu, kanak-kanak suka main dengan gigi arnab. Mereka suka sekiranya arnab cuba menggigit jari mereka. Dapat merasakan gigi kecil cuba menggigit. Sangat comel.
Okey, sebenarnya memelihara binatang seperti arnab ataupun kucing mempunyai faedah kepada kanak-kanak. Dari sini kanak-kanak akan diajar membina kemahiran penyayang, empati, kasihkan makhluk. Dari segi sosial emosi, inilah satu perkembangan yang paling terbaik yang perlu dilalui oleh kanak-kanak yang jarang terdapat di prasekolah, tapi boleh dicuba dan diamalkan. Okey, seronok kan? Murid-murid pun seronok dapat pegang arnab, dapat bermain dengan arnab. Tak payah pergi zoo, kita main di sekolah saja. Dan sebenarnya arnab yang dah makin besar, lebih kurang 2 bulan dan boleh berdikari, memang saya akan bawa untuk ke sekolah untuk main bersama-sama di taman permainan. Memang aktiviti ni menarik. Okey, arnab ni dia ada macam-macam spesies kan. Ada yang bulu banyak, bulu gebu, mata merah, mata hitam, kulit dia dan macam-macam lah. Dan biasanya persoalan-persoalan ni akan ditanya oleh kanak-kanak. Makin banyak mereka belajar, makin banyak mereka perhatikan, makin banyak mereka nak tahu dari cikgu. So di sinilah cikgu berkongsi video ini supaya boleh dimanfaatkan oleh guru-guru lain untuk menerangkan tentang ciri-ciri arnab dan tabiat seekor arnab ya. Lihat ni, bila cikgu bawa arnab cikgu lepaskan ke taman permainan, berebut-rebut mereka nak bermain. Okey. Dan dalam aktiviti berkaitan dengan haiwan jinak, cikgu juga tak lupa untuk memperkenalkan haiwan-haiwan lain seperti kucing. Okey, seperti kalau kita belajar tentang haiwan jinak, haiwan liar ni, ada banyak binatang lain yang selalu kita gunakan untuk membuat topeng dan aktiviti membuat topeng ni lah paling disukai oleh kanak-kanak. Biasanya selepas murid-murid membuat topeng, mereka akan menggunakan topeng-topeng itu dan kadang-kadang kami akan bermain di taman kejar-kejar dengan menggunakan topeng. Dan mereka akan membuat aksi seperti binatang yang dipakaikan oleh mereka. Contohnya, kalau harimau, mereka akan menjadi harimau dan mengejar binatang yang boleh mereka makan seperti kambing contohnya. Seronoknya menjadi budak prasekolah kan? Begitulah, kalau kita seronok, kita belajar pun akan seronok. Kita pun akan seronok datang ke sekolah. Hati kita pun menjadi gembira. Sekian, jumpa lagi. Jangan lupa untuk bersama cikgu lagi dalam aktiviti lain. Ada banyak lagi perkongsian selepas ini. Okey, sekian. Terima kasih.